A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan fiqh. Dan kita alhamdulillah sebelum daripada Ramadan hari tu kita dah selesaikan berkenaan dengan tajuk pewarisan harta. Nota pergi mana? Tak dapat pergi lagi. Serius bersepah kan kita dah raya dan sebagainya. Jadi insya-Allah minggu depan benda siap. Jadi berkenaan dengan faraid kita diagram dan sebagainya supaya nak perjelaskan benda dengan mudah. Jadi hari ini insya-Allah kita akan ambil sedikit sebelum masuk munakahat, kita akan sentuh sikit berkenaan dengan wasiat. Dan memang dalam kitab kita bincangkan sekarang ni adalah kitabul wasaya kitabul faraid wal wasaya, kitab berkenaan dengan faraid, itu kefarduan atau batasan yang Allah letakkan jumlah dia pemegang harta, dan juga wasaya itu berkenaan wasiat, wasiat. Baik, berkata pengarang kita hafizah rahimahumullah, faslun fasal wa tajuzul wasiyatu, dan dibolehkan itu wasiat, dibolehkan wasiat. Itu nombor 6 bawah tu. Okey. Nombor 6 wal aslu fi jawaziha, dan asal pada pembolehan wasiat ini adalah qauluhu ta'ala, firmannya ta'ala, min ba'di wasiyatin yusi biha au dain. Mana pembahagian harta tu adalah setelah wasiat yang diwasiatkan dengannya ataupun hutang. Dan kena ingat sebenarnya memang kita dah bincangkan hari tu. Sebenarnya dari segi pembagian harta di kalangan umat Islam ni, sebelum datangnya ayat faraid, sebelum datang berkenaan tajuk wasiat, sebenarnya yang mewarisi harta dahulunya hanya lelaki saja, perempuan tak warisi langsung. Kemudian yang warisi harta juga asalnya dahulu sebelum Islam datang, yang dewasa saja, kanak-kanak tak dapat harta. Yang kuat saja. Siapa kuat dia dapat. Lepas tu bila Islam datang, dijadikan punca pewarisan harta tu berlaku dengan bai'ah. Orang bai'ah satu sama lain kan, bila mereka bai'ah Rasulullah SAW, kalau harta itu akan pergi kepada umat Islam. Okey, jadi bai'ah setia seorang tu dengan kaum tertentu, dengan kabilah tertentu, menyebabkan harta dia akan diambil oleh kabilah berkenaan. Kemudian bila di awal Islam, bila disaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, maka persaudaraan tadi menyebabkan wasiat berlaku. Pewarisan harta berlaku di antara mereka. Lepas tu Islam suruh mereka lepas tu letakkan dan contoh macam ayat berkenaan dengan kutiba alaikum iza hadara ahadukumul maut in taraka khairan wasiyati lil walidain dalam surah Al-Baqarah. Dia kata ya ayyuhallazina amanu, wahai beriman, kutiba alaikum, difardu ke atas kamu, idza hadara ahadakumul maut, bila datang seorang kamu ni kematian, in taraka, kalau dia tinggalkan, khairan harta, wasiyatu lil walidain, mana secara wasiat untuk dia bapa, wal aqrabin, dan akrabin, mana bil ma'ruf kamu kena laksanakan. Dan itu adalah hak para muttaqin, itu adalah hak kata orang bertakwa. Faman badalahu ba'da ma sami'u, siapa yang menukar ganti dia selama mana dia mendengar wasiat berkenaan, fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka dosa dia ke atas orang yang menukar ganti perkara berkenaan. Okey, surah Al-Baqarah 180, 181, 182, 180 sampai 182. Ayat itu ayat yang dikata, ayat ni para ulama menyatakan datang sebelum ayat pewarisan harta. Maksud dia lepas datang ayat ni, maka disuruh dan digalakkan umat Islam ni supaya buat wasiat untuk mak bapak sendiri. Kadang-kadang kita mak bapak dia sendiri itu sebab lil walidain wal aqrabin. Lepas tu bila datang saja ayat tentang pewarisan harta, itu yang bentuk dia yang dalam surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176, barulah berhenti. Tak ada dah. Mana untuk waris yang tetap, itu mak bapak, itu usul kemudian cabang furuk dia anak, kemudian pasangan hidup, tak payah dah. Mana dah diberikan hak yang tetap. Mansuh lah. Mana mansuh sebahagian. Pasal sebab orang tu boleh bagi, contoh macam kalau sekiranya saya ada mak saudara atau bapak saudara yang belah mak,
yang bukan waris saya berhak untuk letakkan bagi dia sebagai wasiat. Yang ditetapkan tak boleh lah. Yang ditetap tak boleh dah. Yang contoh macam mak saudara betul, mak saudara tak masuk kan, bapa saudara betul, adik-beradik dan sebagainya. Maka orang tu memang kalau dia sekiranya dia masuk dalam pewarisan harta tu, dia terlibat, tak disekat dan sebagainya, maka nescaya mana segala wasiat dibuat untuk dia batal. So wasiat ni actually memang satu keadaan di mana seorang tu meletakkan hukum bagi harta dia atau tinggalan dia. Lepas dia mati, benda tu berjalan. Dia berjalan lepas matilah, dia tak berjalan ketika hidup. Dan problem kita zaman kita sekarang ni ialah dengan sebab tukar nama dan sebagainya, banyak orang dia ingat bahawa benda tersebut boleh berjalan pada harta-harta dia biasa. Dia ada kes yang macam kalau orang tu tukar nama siap-siap tanpa beritahu kepada waris dia, tak ada masalah. Tapi kan dia kata nama tak tukar, tapi dia tinggalkan wasiat surat. Contoh macam peguam tu datang, ini adalah arahan si mati. Tapi nak buat benda berkenaan perlu kepada persetujuan waris yang lain. Lepas kematian seseorang, maka segala harta dia, contoh macam harta ditinggalkan, tak boleh dimiliki oleh sesiapa di kalangan ahli keluarga dia tanpa persetujuan orang lain. Hatta contoh macam kalau seorang tu mati, bila harta dia anak-anak dia nak pakai kan, perlu ditukar nama kepada salah seorang anak. Kena semua orang adik-beradik tadi kena setuju untuk serah pada nama salah seorang. Dan after that baru boleh dibahagi dan diagihkan oleh dia sendiri. Dia tak boleh buat secara direct automatic. Kecuali amanah raya. Amanah raya telan, ada baru jadi loan lain. 20% lah. Bapak dia 20%, dia akan ambil. Anak harta orang tinggal, dia akan ambil. Tapi kalau dia kata benda tu secara automatik, takkan berlaku. Dan bahkan tak ada siapa pun di antara anak-anak tadi nak claim akan lepas. Kalau dia claim, kebetulan dan kemudian pejabat tanah ke ataupun mahkamah ke dapati ada anak lain yang tak dia ketahui dia punya keterlibatan dalam masalah penukaran nama tadi, automatik batal. Akan disekat, caveat, benda tu akan dihentikan daripada sebarang urusan. Tanah ke rumah ke tak boleh. Yang sebab itu kita kata lepas kematian seseorang, bukan tuan punya badan datang, cara dia adalah semua waris dia akan setuju tukar nama seorang. Faham tak? Dia beza. Kalau berperang orang bayar. Ya, kena tukar seorang. Tak kira yang sulung ke, yang tengah ke, yang dia tu yang akan agihkan. Yes. agihkan. Ini sistem undang-undang kita. Mana nama, contoh macam saya kata saya ada tanah, ada rumah dan sebagainya, saya mati, anak-anak saya atau isteri saya dan sebagainya boleh tuntut benda berkenaan. Tapi kalau anda kata contohnya yang ada hanya isteri saya, dia mudah, tak ada masalah. Tapi kalau yang ada tu apa, isteri saya, anak saya, lepas tu anak saya ramai, lepas tu yang isteri saya nak ambil seorang-seorang, tak lepas. Anak saya seorang-seorang nak ambil, tak lepas. Kalau tak pakat jenuh juga. Tak pakat jenuh. Tu pasal masuk mahkamah kena angguk-angguk giling-giling. Pasal mahkamah akan tanya, awak setuju untuk harta ni dipindah kepada saya sekian, kena angguk lah. Kalau dia dah tukar nama seorang tu Ketika hidup dah mati dah. tak boleh. Dia ada cerita dia. Kalau dia tukar siap-siap, ada dia satu benda. Tukar nama siap-siap kita bincangkan hari tu. Kalau anda kata anak tak tahu, tak ada hal. Kita tinggal dengan senyap-senyap. Kita tukar. Kita tak beritahu anak kita. Pasal ada di kes orang tukar nama daripada anak halau dia dari rumah. Itu jadi kes, ada. Baru kes benda berkenaan. Semua orang minta jauh benda tersebut, tapi dah berlaku. Dan orang tu bukan orang tak belajar, terbelajar. Yang dihalau bapak dengan mak dia daripada rumah yang mana ditukarkan nama kepada nama dia. Jadi anyway, benda ni tadi kalau dah tukar nama, actually satu benda alhamdulillah dekat Malaysia ni masih lagi ada. Kalau mak bapak punya tu consideration tu berlaku, sedia yang bayar dan sebagainya, tiba-tiba anak ni halau dia, lepas tukar nama, tak kan, dia pasal hibah tu boleh tarik balik. Tapi dalam kes mahkamah tu dia keluarkan arahan je lah, mana maksud dia persaraan hidup dan sebagainya. Tapi mak bapak pun tak tinggal situ dah lepas tu. Faham tak? Jadi dalam masalah tukar nama tadi, kalau nama tu tukar tanpa pengetahuan dia dan sebagainya, berjalan, tak ada masalah. Jadi kita duduk dunia, tiba dapat harta orang bagi, kan? Itu tukar nama pada kita, tak ada hal. Tapi yang problem sekarang ni, kalau anda kata nama tak bertukar, tapi wasiat perintah lawyer tu datang, itu ada masalah. Itu jadi kes yang kita kata, kalau anda kata orang tu kata nak hibah ketika hidup, tak ada masalah. Tapi hibah kena faham. Hibah tu maksud dia benda tadi, dia dua cara. Satu cara, guna perintah mahkamah tadi, tukar siap-siap, pasal dia di owner, dia boleh tukar. Tapi kalau daripada mati, peguam tak boleh tukar. Siapa tak boleh tukar kan? Lepas dia mati, waris akan datang bawa surat bahawa kami ni adalah anak beranak dan sebagainya, dan tuntut untuk tukar pada nama salah seorang. Baru lepas tu seorang tu dia akan agihkan. Ini yang banyak orang tak tahu prosedur ni. Banyak cerita. Senang lah. Kalau anak buat adik-adik ramai 14 orang, saya macam mana? Tanda tangan. Tanda tangan. Dia actually kalau tanda tangan saya tak apa. Masalahnya kena kehadiran. Dia kehadiran tu kan ada.
Hadir. Hadir. Kehadiran. Mesti. Kehadiran. Kehadiran tu mesti. Jadi dengan sebab itu kadang-kadang ada separuh keluarga tadi dia tak akui ramai-ramai, dia kata dengan orang tu buat pengakuan sumpah bahawa anak orang si mati tadi ada seorang dua orang ni je supaya nak senangkan proses sahaja. Jadi buat kata orang kata dia buat benda berkenaan, gila tu. Dosa. Penyaksian dusta kan. Yang dusta kau baik. Ya 14 orang siapa nak panggil contohnya lah. Okay, tapi anyway bila kalau dia kata berlaku pertukaran nama, dia lepas tu tak ada masalah. Tapi banyak ni macam sekarang ni banyak syarikat-syarikat buka. Dia kata apa buka untuk apa amanah dan sebagainya kan. Actually benda tersebut ada masalah. Wallahu alam kecuali ditukar nama kepada pemegang amanah tadi. Kita tukar. Kalau dia kata tak tukar nama dan arahan surat arahan kuasa tadi tak bercukup untuk mengubah sebarang harta si mati daripada waris dia kepada orang lain. Tak cukup. Raya ada produk ni tu yang amanah something tu. So benda tu katalah kita dah cakap kita nak bagi anak kita. Tapi produk tu bila berlaku kematian baru transfer. Okey. In the meantime kalau kita nak revert nak tukar anak yang penama kita nak tukar balik dia boleh reversible. Itu tak masalah. Tetapi masalahnya bila tukar nama betul. I ingat ditukar kepada amanah raya lah bukan sebagai Itu pemegang amanah raya lah. Dia tukar pada amanah raya. kalau tidak dia tak boleh revert. Tak boleh. Dia je tak tukar revert. Saya faham. Kawan saya bagi saya pamphlet lah. Tapi benda tu dia boleh kena tukar nama. Kalau dia kata tak tukar nama, wasiat tinggal kertas tulis mahkamah bagi dan sebagainya, tak boleh tukar nama. Tapi tu lebih safe lah sebab tadi cakap yang anak tendang parents. Dia actually tak itulah saya kata. Okay, itu first cara. Cara kedua untuk seorang tu hibah harta dia walaupun tak tukar nama, boleh. Tak tukar nama. Tu syarat dia apa? Panggil anak-beranak semua, buat pergi kenduri pengisytiharan bahawa benda ni aku bagi sepulan bin sepulan. Dan itu terpulang pada ni pula lah kejujuran anak-beranak berkenaan. Pada benda tersebut jadi kes saya ingat dulu seorang jumpa seorang abang tu, dia punya keluarga dia macam ni. Mak dia ada tanah dekat Kota Baru. Tanah Kota Baru ni area tengah pekan dengan kedai tu mahal. Tanah kawasan tu yang mahal. Jadi kes mak dia berhutang. Kemudian tanah tu nak dilelong. Bila nak dilelong, tanah tersebut kalau bank lelong kira bagi jatuh orang lain lah. Habis hutang dia ni dan benda tu sekian. Jadi mak dia kata pada siapa-siapa anak ke menantu ambil tanah tu. Lebih baik jatuh kepada keluarga daripada jatuh pada orang lain. So menantu kepada makcik yang mak tu menantu ada duit bayar semua hutang berkenaan dan take over tanah tersebut. Semua adik-beradik tahu benda ni tadi. Maksud dia walaupun nama tak tukar, tapi diorang tahu bahawa benda tersebut telah pun ditukar milik kepada oleh mak dia. Tapi bila mak dia mati kan seorang je abang yang sulung. Ya ke? Ya ke? Semua adik-beradik kata kau takkan yang mengarut. Aku tak tahu pun. Semua tahu. Itu masalah dia. Kan? Tak, benda tu actually kalau tak bertulis pun tak apa. Yang pentingnya kalau bertulis lagi bagus. Dan tak bertulis sekalipun, kalau dia kata benda tu ialah penipu, kita tahu kan benda tu pemberian. Actually macam kita bagi handphone pada anak kita. Mana benda tu perlukan pada surat agreement. Sama contoh kalau beri tanah ke, cuma beza dia tadi tanah tu besar sangat. Nilai dia berbanding dengan handphone. Rumah macam tu juga. Kalau kita bagi contoh macam saya bagi, ambil lah. Macam tu sama je saya bagi, cuma beza dia hibah tadi. Masalah tukar nama ke tidak tu. Pasal zaman kita sekarang ni lah penyaksian dusta banyak sangat. So maka penulisan itu terbaik. Written is actually the best. Even itu adalah arahan Allah Ta'ala dan Quran. Allah Ta'ala berikan ayat hutang tu panjang lebar tu untuk beritahu pada kita maslahah terbaik untuk kita buat apa-apa agreement. Sila tulis. Actually macam kita yang kita pernah lepas dahulu berkenaan masalah jual beli. Yang banyak jadi kes masyarakat kita ni terkena. Kan bila pergi orang kontraktor ke buat rumah atau datang sediakan catering atau buat apa-apalah. Kita tak ada benda written punya agreement. So kawan tu tiba-tiba tukar warna lah, tukar colour lah. Kita minta mi honsok dia bagi mi sok. Kita minta perut panjang ni dia bagi perut sekian. Actually benda tersebut kalau return dia tak ada hak untuk menukar apa-apa pun daripada perkara tersebut. Maka kita boleh terminate dia dan juga hentikan sebarang perkhidmatan dia ada dengan sebab tulisan tadi. Tapi oleh kerana masyarakat kita malas. Tahu malas? Malas. Tak apalah, ingat. Tak tulis tak apa ke? Tak apa, ingat. Sekali hantar barang tak cukup. Itu tulis penting. Sering ada kalau kita buat office kan, dia bagi quotation bagi kita confirm. Itu kalau office. Kalau kadang-kadang ada kahwin, saya ingat dia ada seorang akak tu cerita. Bila kita cerita bab ni, dia kata orang tu, dia ingatkan apa? Orang tu kenduri hari ni, dia ingatkan besok. Dia tak bawa makanan.
Dia orang kelam kabut pergi hantar apa tentera-tentera pergi apa tahu? Pergi kutip daripada setiap kedai makan yang ada dalam kawasan. Kutip kedai makan pergi lauk bawa pergi rumah untuk hidang pada tamu. Gila. Tak datang caterer. Lepas tu dia telefon caterer kata, ingatkan besok. Aduh. Tak boleh lagi. Lepas tu dia datang bawa hari tu juga nasi. Petang tu. Dah orang dah balik pun dia datang bawa. Lepas tu besoknya bawa pula nasi tu. Tak, masalahnya orang dah balik. Apa guna dia bawa petang pun. Tak guna. Dan satu kedua itu masalah dia. Bawa jadi sekarang dia tuntut bayaran. Betul akak tu, dia saya tak bayar. Dia kata betul tak bayar, tak apa. Sebab jangan bayar penuh. Kan, tapi itu agreement kita kena ada. Tulisan. Kami dulu di Yaman, kalau hari raya kami, saya lah antara bawa kerja. Tahu apa? Pergi jalan-jalan cari bas. Pasal pagi raya nak cari bas untuk budak-budak keluar asrama pergi kedutaan solat hari raya. Nak cari kat mana? Jadi malam tu kita pergi satu-satu. Jumpa driver bas poster tu kan. Jumpa dengan dia. Boleh? Dia kata boleh je, saya ambil vaksin IC. Dia kata IC saya pergi dekat apa photostat. Atas photostat tu kita tulis agreement. Pagi esok pukul berapa agaknya kan. Akhirnya tulisan tangan je. Tangan. Okey, saya bagi pendahuluan. Kemudian besok baki. Tak datang mahkamah. Tak betul kan? Itu sebab penting. Kita kata budak-budak sekolah kan, budak-budak biasa pun dengan orang tepi jalan pun ambil agreement kita memadai. Ambil IC dia pergi photostat kat situ. Kemudian tulis bawah tu apa benda kita buat perjanjian. Ini adalah dia sekian-sekian beri kalau banyak dan sebagainya. Ini kalau tidak dia kata mana ada. Dia cakap apa? Tu kena tahu bahawa penulisan tu penting. Jadi sebab itu kita kata bila orang tu nak tukar wasiat apa harta kan, dia nak bagi harta dia apa saja boleh. Nak makan, nak bagi rumah pada anak boleh. Tapi dengan syarat kalau dia kata tak tukar nama, dan semua ahli keluarga tu faham. Dan bila dia orang datang, dia orang secara rela kata ambil dah. Kami ingat dulu mak abah bagi kau. Itu benda yang kena faham. Kalau tidak, maka wasiat hanya berlaku dengan kalau dia kata dia jalankan benda berkenaan, kalau dia kata nak bagi dan sebagainya, kalau dia kata benda tak apa dan bentuk macam peninggalan harta kita nak bagi anak-anak kita agihan macam tu tak boleh, tak dibenarkan. Kalau sembunyi Nafi siap. Sembunyi Nafi siap. Okey, faham Jadi mana maksud dia dalam Quran sendiri kata dibolehkan untuk wasiat ini dengan firman Allah Taala min ba'di wasiyatin yusi biha au dain. Mana segala pemberian harta tadi tu pada anak pinak dan sebagainya hanya berlaku setelah wasiat yang diwasiatkan ataupun hutang. Dan juga hadis-hadis wa ahadis minha di antaranya hadis yang datang berkenaan wasiat ini adalah ma rawahul Bukhari. Apa yang kandungan Bukhari hadis nombor 2587. Wa Muslimun dan Muslim hadis nombor 1627. An Ibnu Umar, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sementara terhadap Umar dan Ibnu Umar, anna Rasulullah SAW, Rasulullah SAW qala, baginda bersabda, ma haqqu imri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi. Tidak hak, tidak patut maksud dia. Imri'in muslim, seorang individu muslim ni, lahu syai'un yusi fihi. Dia ada sesuatu yang nak wasiatkan padanya. Yabitu lailataini, dia tidur selama 2 malam. Illa wasiyatuhu maktubatun indah, melainkan wasiat dia tertulis di sisi dia. Maksud dia jangan, kalau dia kata dia ada perkara yang penting untuk ditinggalkan kepada keluarga dia, kalau dia kata dia ada benda berkenaan, tidak hak pada dia, melainkan kena ada benda berkenaan tidur, dan keadaan dia tidur tu mesti ada benda tu bersama dengan dia. Tak bantal ke, bawah bantal ke. Actually kena ingat, wasiat ni bukan masalah harta saja. Hutang pun sama juga. Actually banyak orang salah faham. Dia macam lebih lagi macam bulan Syawal ni kan. Bila soalan timbul, ustaz, bolehkah kita menggabungkan di antara puasa ganti dengan puasa sunat Syawal? Kita kata tak boleh. Actually kalau tak boleh, benda tu berat juga. Kan bayangkan 12 hari kan. Mana orang kan? Katakan okey, dia datang bulan pada bulan Ramadan 7 hari atau 6 hari. Kemudian campur dengan 6 hari. 13 hari pula dalam bulan berkenaan nak puasa. Seriously, actually dia letih. Kan dia akan letih. Jadi memang para ulama letakkan hukum dia boleh dibenarkan untuk dia. Ada yang kata puasa dahulu yang Syawal, kemudian puasa ganti pada hari-hari lain. Pasal dalam Al-Quran Allah Taala kata fa'iddatun min ayyamin ukhra. Mana ganti pada hari yang lain. Tak semestinya dalam bulan Syawal. Bahkan isteri Nabi dahulu menggantikan puasa Ramadan dalam bulan Syaban. Sibuk-sibuk dan sebagainya, maka itu dalam keadaan mereka ni 9 orang isteri Nabi, tapi mereka menggantikan bulan Syaban. Jadi tak menjadi masalah di situ. Dia puasa dahulu Syawal, kemudian dia gantikan kepada bulan yang lain. Okey, tapi dalam masa yang sama ada yang kata ganti dulu, kemudian baru puasa ni. Actually agak berat. Kan 13 hari kan, nangislah hampir separuh bulan berkenaan anda kena puasa. Tolak dengan hari haid balik.
27 benar 27 hari 27 hari 13 tak sempat kelang kabut. Macam nak makan dia tak ada sempat makan ketupat. Open house lagi kan, tiap minggu ada open house. So jadi secara tak langsung memang berat. So jadi tak apa, orang puasa dahulu pun tinggalkan. Dia berpuasa pula untuk ganti pada bulan-bulan yang lain. Okey. Pendapat ketiga yang tak pakai langsung adalah gabungkan straight. Yang gabungkan kan, dua dalam satu. Actually tak sama. Satu tu wajib, satu sunat. Dia sebenarnya kisah ni, bila perbahasan ni timbul, dia actually diorang ambil pendapat Zakaria Al-Ansari, salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, yang dia buat kiasan bahawa seorang yang masuk masjid, kalau semayang sunat tahiyatul masjid pada waktu awal masuk Zuhur, kan Zuhur azan, dia masuk, dia semayang tahiyatul masjid, atau dia semayang 2 rakaat sebelum Zuhur, dia dapat 2 pahala. So diorang ingatkan benda ni boleh apply pada semua benda. Tak boleh lah, pasal benda ni apply pada perkara sunat. Ya, contoh macam kita puasa sunat Syawal dalam hari Isnin, then you can get the positive pasal benda tu sunat. Kita puasa hari putih. Hari matahari bulan cerah, bulan terang pun boleh juga. Namun begitu, bila orang tu gabungkan di antara wajib dan sunat, masalah. Sebab wajib dan sunat tak sama. Nanti kan nanti ada orang kata apa? Saya pasal saya sangat dengan orang yang suka kata tak boleh ganti kan. Last saya kata sini, kalau sekiranya orang tu solat qada subuh lewat, dia puasa pukul 9, dia solat pukul 9, dapat tak 2 pahala saya kata? Pahala duha dengan pahala subuh. Kan itu betul lah logiknya kan, buat 2 rakaat ketika waktu berkenaan. Then you have 2 things. Dia kata macam tu, dia diam. Saya tak boleh kan? Tak boleh tak saya buatlah. Kan saya tak boleh, jangan gabungkan. Orang yang ambil pendapat je lah. Okey, jadi iyalah ulama tu dia berikan kiasan saja. Tapi orang ramai ni duk seronok mudah-mudah kan. Jadi dalam tajuk ni ada timbul tajuk. Dia kata, tapi ustaz kalau tak ganti lagi nanti takut mati dahulu. Anda tak usah bimbang berkenaan mati berkenaan. Sebab apa? Sebab anda, kerana dia kata kalau seorang wanita dia ada puasa hari-hari yang dia tak puasa kan, maka sila tuliskan wasiat. Boleh tinggal, tak apa, tak ada hal. Tak larat lagi nak puasa, tak ada hal. Apa? Tuliskan berapa hari anda tinggal. Berapa hari anda tinggal tu letakkan dalam kertas. Dia letak dalam sekian ke berapa hari dah ganti. Tidur tu ada. So that kalau kita mati, maka orang tahu kita ada puasa tak habis ganti lagi. Dan bila kita ada waris yang ramai, alhamdulillah orang nak gantikan untuk kita. Kan? Itu masalah dia. Tapi kan dia kata orang tu tak letakkan benda berkenaan. Dan dia kata timbul tajuk. Tu pentingnya wasiat. Wasiat ni penting bukan sekat berkenaan dengan harta kita nak bagi mana. Tapi wasiat ni penting bagi tajuk berkenaan dengan kalau kita ada hutang, kita boleh letakkan berkenaan. Kalau para anbiya sendiri, contoh macam dalam Quran Karim dalam surah akak cik apa kak? Akak cik apa? Ini buku. Oh ya ke? Zul ada? Dia Dia tak ada. tak ada, okey, tak apalah. Dia kadang-kadang belakang tu tapi tak tahu kat mana. Kadang-kadang dia tindan-tindan kan. Okey. Jadi apa cakap tadi? Okey, para anbiya wasiat juga. Dia wasiat para anbiya kebanyakannya dalam masalah iman. Kan iman. Bila contoh macam apa am kuntum syuhada idh hadara yaqubal maut dalam surah Baqarah kan? Sebelum juzuk kedua kan, juzuk pertama tu, musuh akhir tu. Adakah kamu menjadi saksi idh hadara yaqubal maut idh qala li banihi, ketika dia kata pada anak dia, ma ta'buduna min ba'di, apa kamu nak sembah selepas daripada aku tak ada nanti? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Actually itu penyaksian mereka. Maka diwasiatkan oleh Ibrahim kan, mana Allah Taala telah milih untuk kamu satu agama, innallaha istafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu wasiat juga. Setiap nabi ambil wasiat berkenaan. Jadi tak ada timbul tajuk untuk kita pening kepala. Memang ciri wasiat tu berjalan, tapi bukan semestinya berkenaan dengan tajuk harta sahaja. Cuma orang kita sering sebut harta dan wasiat dia ingat harta. Dan kebetulan para ulama pun letak hukum wasiat dalam tajuk berkenaan dengan peninggalan, harta peninggalan. Jadi Nabi kata tidak hak untuk seorang individu muslim yang dia ada sebarang perkara untuk dia wasiatkan padanya, dia tidur 2 malam, melainkan dalam pada diri dia tadi wasiat dia ada bersama-sama dengan dia tertulis. Itu maksud dia di antara perkara yang tak layak untuk seorang muslim, ai mimma yaliku, di antara perkara yang layak untuk seorang muslim, wal ihtiyatu wal hazmu, untuk dia berjaga-jaga mana membuat persediaan dan juga berjaga-jaga, an yu'ajjila bi kitabati wasiyatihi, bahawa dia segera untuk menulis wasiat dia. Wa yustahabbu an yakuna hadzal hal sihah, dan digalakkan supaya wasiat tu ditulis dalam keadaan dia sihat. Pasal kadang-kadang ada timbul wasiat ketika sakit, dia actually kadang-kadang tak rasional.
Dan dia tak rasional. Bahkan sebahagian tajuk ni ketika macam lah Asad Waqas kan, ketika ketika nak wasiatkan harta. Kan dia apa? Kalau dia hibah lain. Dia ketika masa Nabi sekat dia sebab apa tahu? Ketika mana dia nak mati tu, dia sakit nak mati, tak mati pun. Nabi wafat dulu, dia bahkan panjang umur dia lepas tu. Cuma ketika dia sakit tu Nabi ziarah dia nak bagi semua harta dia lillahi taala. Pandang. Nabi tahu dia tak rasional ketika tu. Memang kadang-kadang orang dah sakit dan dia tak rasional sangat. Tak peduli sangat. Mana ambil lah. Kan? Dia tak beza kan. Itu sebab kenapa bila Nabi kata nilai harta yang tertinggi untuk seorang tu sedekahkan adalah ketika dia sihat. Kan? Bila para sahabat kata afdhal sadaqat, sedekah paling afdal. Para sahabat tanya daripada Rasulullah kata anta saddaqa, sedekah paling afdal ni adalah engkau bersedekah, wa anta sahihun syahih, dalam keadaan kamu sihat kedekut. Kan? Sihat dan kedekut. Tarjul rina wa takhshal faqra, engkau harapkan untuk kaya, engkau takutkan kemiskinan. Dan bukanlah sedekah tu bila kamu dah nak sat nyawa dah sampai sini dan kamu kata untuk si fulan benda sekian, untuk si fulan benda sekian. Nilai takkan sama. Kalau sedekah tu masa kita sakit tu, it's actually bagus. Bagus untuk dalam hadis Nabi kata da'u mardakum, mana sembuhkanlah orang sakit kamu bil Quran was sadaqah, dan Quran dan sedekah. Actually memang benda tu kita kata boleh, tapi ialah dia takkan sama dengan orang tu bagi ketika mana dia sihat. Nilai lain, tak equivalent. Maksud dia orang tadi bukan bagi ketika dia tengah perlu kan, berbeza dengan orang yang bagi ketika tengah tak perlu. Kan tak sayang dah, tak apalah, aku dah puas dah, dia kata. Actually beza dengan orang yang tengah macam aku ni kan, orang nak bagi ni nak bayar bil ada sekian, dia akan kepala dia macam-macam benda datang. So yang ketika tu lebih mahal berbanding dengan orang yang dah ni sangat. Macam tu lah. Yang macam ada saya dengan cerita semalam segi AJN. Orang kerja AJN tu dulu dia pernah kerja kat Kota Damansara. Dia cerita berkenaan dengan ada orang kenalan dia, orang yang kenal tinggal Tropicana dekat yang Tropicana tu, yang resort dia yang ada panjang golf tu kan. Dia kata pergi rumah kawan tu ialah kereta semua single digit, 2 digit kan kereta, nombor kereta tu kan 48,000. Seriously, kau biar benar, tak ada kerja lain ke? Kan? Kita kata macam biar benar kan. Tapi dia kata betul. Kan? Macam dia pergi jumpa kawan dia kata apa? Bang, dia kata, I nak beli hadiah lah untuk anak I, hadiah perkahwinan. Dia beli rumah. Depan masjid tu apa harga? Dekat 9 juta. Okey, boleh lah, nampak rasa boleh tu. Seriously. Kan? Mana orang dia macam macam lagi gigi dia je benda macam tu. Ada manusia macam tu, kaya, serius. Muslim, bukan kafir, Muslim. Dia kata masjid. Ya, tapi kawan tu bila dia meninggal lah, itulah. Dia actually sebelum Ramadan tu dia mengadu kata kawan ni, sakit rasa saya tak lama. Dia kalau saya mati ni awak hantar saya. Betul serius. Sebelum raya tu dia meninggal sebelum raya. Tapi lah bila meninggal tu keluarga dia kelang kabut lah. Kan dari segi pengurusan dan sebagainya, tak tahu benda kan, actually pasal banyak sangat kan, tak tahu nak buat apa. Kan? Yang kereta tu kat 20 biji semuanya, kereta yang single digit, 22. Dan actually benda tersebut kita kata lah, manusia ni memang ketika mana tengah berada, dia kadang tak apa kurang ingat. Kalau dia kata dia ingat banyak benda dia boleh tahu kan sebenarnya. Ya, waktu untuk belajar banyak dan sebagainya kan. Tapi kadang lah macam-macam. Baik, jadi maksud dia dia lebih sepatutnya ketika sihat. Pasal ketika sakit ni kadang-kadang tak rasional. Bahkan tu dalam Islam untuk orang yang sakit ni, orang yang mati mati dalam penyakit, dalam kesakitan, dia mati ketika nak sakit, dalam kesakitan berkenaan ketika penyakit contoh macam nazak nak mati ke ataupun sakit dekat kata-kata dia ketika itu tak berapa relevan. Bahkan kalau diceraikan bini dia ketika itu pun tak dikira. Orang yang sakit nak mati. Mereka dia tak tahu, kadang-kadang tidak kita nampak dia apa dia nampak kan. So dia halusinasi dan sebagainya, maka tak dikira. Kalau dikatakan dia dicerai bini dia, maka hold off, takkan dijalankan oleh mahkamah. Mana lafaz ketika mana dia macam dianggap orang yang tidak betul dalam cakap. Sebab tak dibenarkan. Kita kata benda tersebut diambil kira dalam Islam. Jadi dibolehkan seorang tu untuk mewasiatkan dengan benda yang maklum wal majhul. Benda maklum ni benda yang diketahui, wal majhul yang tak diketahui. Contoh macam seorang tu dimaksudkan, tengok nombor 1 bawah. Dia kata kama alau awsa bi thawbin ghairu muayyanin. Contoh kalau orang tu diwasiatkan dengan baju yang tak tertentu. Contoh macam dia kata kalau abah mati nanti baju abah bagi dekat kawan tu ya.
tapi tak tunjukkan mana satu. Dan actually pada jalan, mana atas family dia boleh jalankan benda berkenaan, tengok mana satu yang dia nak apa dengan dia nak wasiatkan. Mana boleh jalankan mana satu. Mana wasiat itu berjalan. Tapi saya kata tadi macam masalah apa, benda tu physical, which one is it? Benda yang tertentu atau tak tentu dikira pakai valid. Okey. Wal maujudi wal ma'dum, yang wujud dan juga yang tidak ada. Yang wujud dan tidak ada. Ya? Tak kisah. Mana-mana kita pilih berjalan. Kalau dia kata bagi warna merah, dia warna merah. Tapi warna merah ada 3-4 jenis. Either one je lah. Cuma untuk choose, tak ada masalah. Tak kadang kata kita bagi sini pun tak ada masalah. Ya, tapi kalau dah tahu badan dia besar, janganlah bagi baju kecil. Kan? Tak muat lah pula. Dan kalau dia nak wasiatkan dengan benda yang ada dan tak ada pun sama. Boleh. Contoh macam kamalau ausa bima istasmarahu hadhihi syajarah. Contoh macam kalau dia kata apa yang pokok ni nanti tumbuhkan, abah harap kalau boleh bagilah kat masjid. Contohnya kan. Buah tak ada lagi. Entah pokok, entah buah, entah tidak. Betul tak? Pokok jantan. Pokok jantan ke mana tahu. Tapi bila dia wasiatkan benda berkenaan dan berjalan. Mana anak-anak dia, waris dia atas hak sebagai ini melaksanakan perintah Allah Taala surah Al-Baqarah ayat 180 183 tu. Kan? Dia kena jalankan. 182 dia kena jalankan. Kalau dia tak jalankan, dia actually masalah lah kat situ. Okey? Tak boleh dia mengubah benda berkenaan. Tapi kalau dia kata benda tadi dan wasiat tersebut kalau dia tak mewakili kurang daripada 1/3 harta, kena jalankan. Kena jalankan. Itu hak yang sepatutnya. Dia kata ada separuh keluarga tu tak nak jalankan, dia terpulang lah. Dia actually ada, saya ingat dulu ada soal dekat Putrajaya. Pihak surau telah datang. Surau tu actually dia surau tu sebelah sini tempat main sukan, sebelah sini surau. Sini dekat lah. Kadang-kadang kita dah habis kuliah, diorang tengah main badminton. Ada sekali tu dia di sini bagusnya Swiss dewan tu dan surau pegang. So jadi bila surau tutup tak ada masuk lah. Lampu gelap lah. Kecuali nak main badminton dan gelap, wallah alam. Ya, jadi diorang ni. Jadi 2 tahun lepas. Okey. Tahun lepas lah. Pihak surau jumpa saya. Dia kata lepas daripada ni kan, dia datang jumpa saya, dia kata apa? Dia kata, Ustaz, dia kata, hari tu seorang Tuan Haji kita punya sahabat kat sini meninggal, dia kata. Datuk apa entah dia sebut nama. Betul. Orang tua ni dia kata ketika sebelum meninggal, dia cakap kalau dia balik umrah nanti dia nak pasang aircon dekat dalam surau kita. Soalan, patut tak saya minta di keluarga dia? Saya kata, saya tak salah, saya kata. Kalau keluarga dia tanya, dia cakap. Pasal benda tu dah kira sebagai keinginan dia kan, apa benda yang dia nakkan. Tapi kalau dia kata tak sempat, tak ada lah. Kan? Kalau dia kata benda berkenaan, kita kata, betul-betul kita wasiat, tak semestinya. Verbally jalan verbally jalan. Pasal Nabi Yaqub wasiat pada anak dia supaya pilih kekal agama mana nak pilih kan. Atau Ibrahim, mesti mana ada benda written command, kan tulisan bertulis. Maka cakap mulut je berjalan. So atas yang mendengar tadi laksanakan benda berkenaan sebagai penghormatan pada si mati tadi. Itu je cerita dia. Mana wasiat ni dibenarkan. Dan berjalan. Bahkan kalau dia kata perintah mahkamah ada dan lagi kuat. Maksudnya waris tak boleh nak sekat benda berkenaan daripada berjalan. Dia kan kata benda tu setakat waris saja tahu, waris sorokkan sembunyi dan tak ada cakap apa lah. Kalau benda niat orang tu dah berjalan, tapi tak mungkin tak berlaku, tak ada masalah. Dosa ke atas siapa yang mengubah saja. Siapa yang tak melaksanakan maka dia berdosa. Faham Okey, baik. Dan dia kata wahya minas sulusi, dan dia ni adalah daripada 1/3, 1/3 of the properties, harta yang dimiliki oleh si mati tu. Mana dia boleh berjalan, banyak mana pun dia cakap hanya berjalan 1/3 saja. Kenapa? Okey. Nombor 3 Lima rawahul Bukhari. Kenapa dia kata Imam Bukhari? 1/3, 1/3. As-sulus 1/3 Lima rawahul Bukhari. Kenapa dia kata Imam Bukhari? Hadis nombor 2591. Wa Muslimun, dan Muslim hadis nombor 1628. An Sa'ad bin Abi Waqqas, daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Daripada Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu terhadap beliau. Beliau berkata, Adanin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Adanin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ada dua meaning. Ada maksud dia kembali juga. Tu minal aidin wal faizin. Ini orang nyanyi minal aidin wal faizin, tahu kenapa? Sebenarnya ketika hari raya memang kita digalakkan untuk saling ucapkan tahniah dan Aid Mubarak, hari yang diberkati, kullu aam antum bi khair, semua sepanjang tahun sampai tahun depan lah, kamu dan kebaikan, kullu antum bi khair, kamu dan keelokan. Dan yang paling banyak para sahabat sebut taqabbalallahu minna wa minkum, SWT terima dari kami dan dari kamu.
Orang kita lepas mayang, taqabbalallahu minna minkum. Sebenarnya benda tu para sahabat buat hari raya je. Okey, dia akan sebut hari raya, sebut satu sama lain, saling apa? Supaya doakan orang tu punya amal diterima, dia punya amal diterima. Dan mungkin yang ini yang dia temu tajuk kata hari pada raya ni suruh maaf-maafan sebab orang yang bertelagah pada bertelagah dia punya amal tersangkut. Dengan sebab itu suruh supaya dengan, tapi lepas tu buat jahat balik. Kan? Tapi bermaaf-maafan, tapi kita kata dan akhir biasa orang sebut minal aidin wal faizin. Minal aidin, semua kamu dan saya dari kalangan orang-orang yang aidin, kembali. Mana kembali kepada siapa? Kepada Allah. Faizin, faiz maksud orang yang berjaya. Berjaya dengan apa? Berjaya dengan syurga hari akhirat nanti. Itu maksud dia. Ini minal aidin wal faizin, golek-golek punggung. Ustaz, apa hal kan? Kan ada hari raya kan dia nyanyi, punya banyak nyanyian hari raya. Hari ke-11, hari ke-5, hari ke-sekian. Dia bilang hiburan tu beratur macam tu. Kan, macam ada setan kan. Dan sumbatkan semua sekali. Yang kawan tu duduklah diam kat TV, televisyen, tak nak keluar mana. Kan? Masalah lah, tak boleh macam tu. Kalau kita kata kita dah pegang Ramadan itu dengan ibadat yang banyak, datang bulan Syawal tak tinggal ibadat langsung. Habis. Zero sifar. Kan dulu boleh Qurannya, selawatnya, zikirnya, semua sekali kan. Bukan tasbih, kilih. Nak masak pun subhanallah, subhanallah kan. Kan? Lepas Ramadan kan yang benar kan. Tak ingat langsung. Apa cerita kerama hari ni? Itu tajuk perbincangan. Banyak betul hiburan. Kan? Seronok sangat. Memang hari makan dan minum tu ya, the first day only. Makan dan minum kemudian terlantar. Hari berikutnya dah kembalilah balik pada biasa. Balik pada asal, pada bentuk Ramadan tadi. Rugi. Kan? Tapi itu ada satu lagi maksud, ada yang maksud dia apa? Menziarahi orang sakit. Ibn Sina sebab kenapa klinik dalam bahasa Arab panggil iyadah. Iyadah. Kalau hospital mustashfa lah. Kalau tu iyadah. Ain ya alif dal ain ya alif dal ta marbutah. Gimana pergi iyadah? Iyadah mana? Klinik. Kan ziarah sakit kan, orang sakit. Demi orang sakit pergi ziarah, tapi iyadah maksud dia sebenarnya menziarahi orang yang sakit. Iyadah maksud dia iyadatul marid, maksud dia menziarahi orang sakit. Itu cerita yang ni. Jadi Sa'ad bin Waqqas dia kata adanin Nabi SAW menziarahi aku. Nabi SAW maksudnya menziarahi aku ketika sakit. Kemudian perkataan ada tu saja merangkumi dah tu ziarah ketika sakit. Dia kan ada ziarah ada ni tapi tak sebut bukan sakit tu ni. Kadang tak nampak sakit, tak disebut perkataan sakit. Memang tak ada pasal ada tu, ain, alif, dal. Ada yang urut dah cukup dalam tu ada ziarah ketika sakit. So adanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam telah menziarahi ketika sakit. Siapa? Aku. Siapa yang ziarah? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, lalu aku kata, usi bimali kullih. Aku nak wasiatkan dengan hartaku seluruhnya. Dalam satu riwayat disebut aku ada anak perempuan seorang aja. Dia ke dua orang disebut nama anak seorang kan. Disebut anak perempuan aku seorang, tak ada orang lain dah sekian. So dia kata nak bagi harta aku semua sekali. Jadi dia dalam mindset dia, maksud dia anak perempuan kahwin, waktu kahwin suami dia lah tanggung. Dia bagi terus, dia bagi semua sekali harta dia. Qala, bagi dia bersabda, la. Dia kata jangan. Qultu, dia dengan sakit dia kata lagi, fan nisfu, kan itu separuh. Qala, bagi dia bersabda, la. Tak boleh, tidak. Fakultu abis thuluth. Adakah dengan sepertiga? Adakah dengan sepertiga? Faqala, bagi dia bersabda, na'am. Was-thuluthu kathir. Dia kata, ya, dan sepertiga itu adalah banyak. Nabi kata sepertiga adalah banyak. Maksudnya orang tu bagi limit. Dengan hadis ini datang limitation dalam masalah wasiat, hanya boleh berjalan 1/3 saja. Ini dalil kenapa 1/3 saja dijalankan. Kerana Nabi benarkan banyak tu saja. Separuh tak boleh, 2/3 tak boleh, semua tak boleh. Dia pasal yang kesemuahan tak boleh. Tapi yang boleh 1/3 saja. Dan 1/3 dia tadi kalau dia kata dia letak pemegang amanah, jalankan, wajib jalankan. Bahkan keluarga dia tak boleh sekat. Keluarga dia boleh sekat kalau sekiranya dia boleh lawan, boleh compete supaya tak boleh diwasiatkan harta pada kurang daripada pada lebih daripada 2/3. Kena bagi separuh harta dan kita kata semua separuh harta abah ni bagi anak yatim. Tapi tak jalan. Pasal akan jalan 1/3 saja. Itu pun selepas hutang. Selepas hutang lah, hutang dan sekian baru ni. Okey, hutang dah settle baru dijalankan. Jadi itu dalil dia. Dalil dia bahawa wasiat ini 1/3. Fa in zada dan jika lebih, maksudnya dia wasiatkan lebih daripada 1/3. Wuqifa ala ijazatil warathah. Dihentikan, di hold off, disekat benda apa wasiat tadi ala ijazatil warathah, di atas
kebenaran daripada para waris. Mana kalau waris dia benarkan, jalankan seluruh harta dan jalan. Separuh lebih daripada separuh, silakan, tak ada masalah. Kalau waris setuju. Kalau waris setuju, macam adik-beradik tu kata, bapak kita dah ni, kita pada harta sendiri, bagilah apa nak bagi. Biarkan dia bagi pada apa nak bagi. So anak-anak lepaskan. Let go, tak ada masalah. Secili benda tadi dibenarkan. Kenapa tengok bawah? 4 ai muwafaqatihim, itu apa kesepakatan mereka, kerana li'anna haqqahum muta'alliqun biziyadah, kerana hak mereka berkait dengan tambahan yang lebih dari 2/3 tadi. Dia 1/3 tu, di situ ada hak mereka. So kalau dia lepaskan hak dia orang, tak masalah. Dia boleh lepaskan hak dia orang. Mana anak-anak atau waris tu boleh lepaskan hak dan benarkan wasiat bapa tadi atau mak tadi berjalan lebih daripada 1/3. Pasal mereka lepaskan hak mereka je. Kalau mereka tak lepaskan dan tertahan, tak boleh jalankan benda tersebut. Okey. Dan dia kata wala tajuzul wasiyatu liwarithin. Okey, dan tidak dibolehkan wasiat liwarithin untuk waris. Contoh macam wasiat untuk anak ke. Yang jadi kes ni, yang jadi kes yang produk apa, syarikat-syarikat konsultan ni masalah. Pasal memang tak boleh. Contoh macam yalah, kita kata memang ada anak kita lebih rapat dengan kita banding yang lain. Yang ini lebih rapat, lebih kita sayang. Yang lain ni jenis suka lawan. Yang ini jenis sekian. Yang ni kalau demam tak tengok. Yang ni demam tengok. Jadi memang kita kata dalam secara tak langsung memang manusia tu akan akan terasa diri dia nak berikan lebih kepada seorang. Jadi dalam Quran kata abaukum wa abnaukum la tadrun ayyukum aqrabu lakum naf'a. Bapak kamu, anak-anak kamu tak tahu kerana mereka ni siapakah lebih dekat untuk kamu dari segi manfaat. Bukan manfaat dunia, manfaat akhirat maksud dia. Tapi kita kata dari segi duniawi kita akan letakkan macam tu. Mana kita akan berikan lebih kepada seorang atas yang lain. Memang biasa manusia ni kita kata berlaku adil mana sekalipun, yang kahwin 4 bini ke sebagainya. Hatta Nabi SAW, Nabi berlaku, Nabi buat adil dah. Padahal Nabi kata, ya Allah, ini apa yang aku buat pada hak aku laksanakan. Mana ampunkanlah aku pada apa benda yang aku tak kawal. Anda benda yang tak kawal ada masalah apa tau? Cenderungnya orang nampak dia sayang Aisyah. Dia dah adil gila dah, memang adil sungguh. Tak ada adil lebih adil daripada Rasulullah SAW. Siapa lebih adil baginda? Tapi kalau bukan nak baginda berlaku adil, pasal Allah Ta'ala jadikan baginda contoh untuk kita. Dia memang adil. Tapi oleh kerana dia cerita dia, oleh kerana benda ni benda fitrah kan. Kadang-kadang kita bukan berat sebelah, kelihatan macam berat sebelah. Kan, macam barat sebelah. Contoh macam bila mak bapak memanjakan anak bongsu. Dia kata sebab anak bongsu ni tak berakal lagi. Cerita dia tu sebab kenapa? Lama sikit kan. Mak defend kan, kita marah dia, mak kata macam kan, tak belakang kan. Sebab apa? Sebab dia actually benda tu berlaku kan. Tak boleh kita lari. Bahkan sebaru ulama kata apa, macam hati manusia ni macam bumi ni. Bumi mana ada tak rata. Kan? Pergi padang pasir mana pun dia akan ada bonggol sini, bonggol sana. Mana ada tinggi ada rendah. Dia tak boleh nak jadi rata. Kan sama mana pun orang berkenaan mesti ada kelihatan. Tapi dan kelihatan dari tu kalau anda kata disengajakan masalah, tanpa disengajakan tak apa. Disengajakan dia problem. Kita soalan sahabat banyak tu yang Aisyah. Actually bukan setakat itu. Dalam satu hadis tu diorang hantar, siapa tahu? Hantar Fatimah. Mula hantar Fatimah, isteri Nabi ni hantar Fatimah jumpa Rasulullah SAW untuk minta berkenaan dengan hak-hak isteri lain. Lepas tu Nabi pandang pada Fatimah, Nabi kata apa? Kau sayang aku tak? Saya sayang aku. Kau sayang tak apa yang aku sayang? Fatimah kata, iyalah. Aku sayang perempuan ni. Aku akan sayang dia. Cakap yang tu. Lepas tu Fatimah balik. Lepas tu Zainab binti Jahsh. Kan, itu kes sepupu Nabi SAW yang jadi isteri baginda. Dia tak hati. Dia ceritakan bila Fatimah kata, aku tak boleh cakap apa dah. Nabi dah bagi kata putus, aku diam. Jadi Zainab datang. Zainab cakap gitu. Aisyah diam. Aisyah diam. Dia kata macam-macam lah. Dia gitu kan. Jadi Aisyah diam. Lepas tu Nabi bagi syarat, Nabi dari pandang pada Aisyah. Lepas tu macam bagi syarat. Tak apa, jawab lah. Masa dia nak jawab lah. Masa dia nak jawab. Aisyah jawab. Lepas tu lepas Aisyah jawab, Nabi kata apa? Engkau memang anak Abu Bakar. Engkau belum jadi lawan kan? Lawan balik, engkau memang anak Abu Bakar. Jadi benda tersebut memang kita kata timbul. Isteri Nabi minta. Isteri Nabi sendiri bukan sahabat. Orang lain nampak lah tu sebab kenapa. Kes apa? Kes orang ramai suka beri hadiah ketika Nabi berada di rumah Aisyah. Bila pergi rumah isteri lain, kurang bagi hadiah. Bila pergi rumah Aisyah, diorang bagi hadiah banyak. Jadi orang nampak macam kurang apa ni lah. Macam tu lah. Seolah-olah macam tu. Sedangkan Nabi tak buat macam tu. Orang ramai yang rasakan benda berkenaan. So in the end hadiah dapat banyak di situ, diorang minta keadilan di situ. Sedangkan Aisyah tak dapat pun. Tak dapat barang tu. Nabi SAW bila dapat hadiah, dia keluar. Dia bukan duduk dia masuk dalam, tak. Keluar.
Sampai kan pernah keluar kan, kita kata yang pernah Nabi ilak isteri dia, Nabi dekat sumpah tak nak sentuh selama sebulan. Kes dia sebab apa? Isteri dia datang minta habuan. Kan dia kata semua orang masuk dapat kan, dia boleh agih kat isteri, engkau punya hilang terus, ada ke mana. Datang hilang, datang hilang. Jelas sekali Nabi marah. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahzab kan, Allah Ta'ala kata ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, cakap pada isteri kau, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, kamu sunatkan perhiasan dunia juga kehidupan dunia dan perhiasan dia. Fata'alain, mari sini datang, ummati'akunna, aku beri apa kau nak, usarrihkunna sarahan jamila, aku lepaskan kau dengan lepas yang elok. Mana ceraikan. Tapi kalau kau nakkan Allah dan Rasulnya, maka untuk kau ganjaran akhirat nanti. Jadi isi Nabi semua sekali pilih Nabi. Kalau kau nak minta benda dunia, Nabi kata boleh, tak ada hal. Itu kisah yang kita kata kita faham. Jadi masalah adil tu kadang ada jugalah. Jadi dalam kadang-kadang perkara ni timbul tajuk. Kadang ada anak kita hilang, tak balik-balik langsung, duduk luar negara kan, tak nak balik, sibuk kerja luar negara. Lepas tu ada anak kita yang duduk kat sini dengan kita, teman. Jadi kadang kita akan nampak yang teman tu lebih baik kita bagi harta banyak daripada yang tak nak balik langsung, kan, tak jenguk, telefon tidak, apa tidak kan. Jadi dalam tajuk ni, wasiat bukan jalan dia. Wasiat bukan jalan dia. Hibah, ya. Siapa nak hibah, silakan. Hibah ketika hidup tengah sihat lagi baik. Kalau dia kata bagi dalam bentuk wasiat, dan masalah. Pasal apa? Pertama, first thing first, dalam Islam benda tu adalah salah. Sebab benda tu tadi tidak boleh diberikan pada wasiat ni pada waris. La wasiyata liwarisin. Datang hadis Nabi tak benarkan la wasiyata liwaris. Pasal datang saja Al-Quran, penentuan berkenaan dengan habuan lelaki banyak mana, perempuan banyak mana, anak banyak mana, perempuan isteri banyak mana, kalau dia seorang berapa banyak mana, kalau dua orang banyak mana, adik-beradik kalau ada anak-anak tak sekat mereka, berapa banyak dia dapat. Ayat telah datang, panduan Allah Ta'ala telah sampai. So kalau dia kata orang tak puas hati juga, dia masalah. Sebab apa? Sebab pembahagian Allah Ta'ala. Samina wa ta'ana lah sepatutnya. Tapi ada orang macam ish tapi kan. Jadi bila datang benda berkenaan, tak boleh dah. Mak dah ada habuan tetap, bapak ada habuan tetap, pasangan hidup, suami atau isteri ada habuan tetap, anak-anak itu yang paling dekat, waris yang paling dekat dengan mereka, cabang pada pewarisan mereka adalah ada habuan tetap. Seorang perempuan banyak mana, dua orang perempuan banyak mana, kalau ada lelaki dan perempuan banyak mana. Actually semua tu dah ada. Jadi kalau dia kata orang tu datang untuk wasiatkan pula, dan di sini saya tajuk. So wasiat tadi mungkin akan bentuk apa? Untuk melebihkan seorang ke atas yang lain. Actually benda ni bahaya. Kalau dia kata pemberian tu ketika hidup, tak cakap apa. Memang kita kata mak kata bagi rantai pada anak. Rantai gelang. Dia bagi pada anak, ambil gelang ni. Lepas tu bagi ini pada anak ni. Actually benda ketika hidup bagilah, tak ada masalah. Kan benda sebut itu hak dia, milik dia, nak bagi siapa. Kan boleh kita kata yang dapat banyak pun dia tahu pasal dia tolong mak, ya tak tolong bapak. Yang tak dapat pun kena fikirlah, oh pasal aku jarang balik kampung, tu tak dapat. Contohnya. Itu benda tu kita tak ada masalah ketika hidup, silakan nak bagilah. Tapi ingat jangan tak berlaku adil langsung. Kalau tak berlaku adil langsung, maka saya di hari akhir nanti berat bahu sebelah. Kan kita akan tidak berjalan dengan betul. Tak ada tegak nanti di hari akhirat nanti. So bahaya. So berlaku adil lebih baik. Cuma kita kata secretly ke kan, bagi pada seorang tu tak ada masalah, benda tu tak boleh elak. Memang manusia ni akan ada prefer yang ni daripada yang ni. Kan macam minum air lah. Mana sama je. Suka minum apa? Semua air saya suka. Mana ada? Kan ada orang tu suka air buah, ada orang suka buah pula, ada suka tepikai, ada suka limau. So tak boleh elak. Ini tabi'i manusia. Tapi dalam masa yang sama, untuk anak-anak kena berlaku adil. Kalau yang ni kita bagi, yang tu kena bagi juga. Yang kita bagi yang ni sebab dia pandai, yang ni tak bagi sebab dia bodoh. Actually memang normally memang orang akan bagilah yang pandai, kau ambil macam-macam. Tak apa, mak sayang. Tapi yang seorang tu kurang. Jangan. Tapi anyway, kalau pemberian tadi diketahui semua, tak ada masalah. Tak perlu surat tukar. Apa macam kita kata kalau kita bagi jam pada adik-beradik kita, tak perlu surat tukar. Tukar surat dan sebagainya untuk bagi. Tak payah. Memadai dengan yang lain tahu pun tak apa. Kan? Yang penting tadi pemberian tu boleh dibuat. Tapi ketika mana kita masih lagi hidup, kalau dah mati, berjalan lepas mati, panggil wasiat, dan masalah. Lepas itu dipanggil sebagai benda ni wasiat tak dibenar daripada waris. Nak bagi kita hidup, silakan. Bagi lepas mati, masalah. Pasal pertama, first thing first, Nabi tak benarkan wasiat kepada waris. Dan secondly, ialah kontes daripada adik-beradik lah. Kan kontes dengan mereka pasal apa? Pasal dia lebih. Kan? Contoh macam tapi wasiat tak berjalan untuk waris. Okay? Jadi kata apa? Illa ayyujizaha baqil warasah. Melainkan baki waris yang lain benarkan. Contoh macam dia dah buat wasiat tadi, dan baki lain kata tak apalah bagi adik kita. Contoh macam mak tu kata, ni rumah ni mak nak bagi adik kamu yang belajar ni. Kamu setuju kan? Kamu kena setuju ni. Ni mak punya ni. Mak suka hati mak nak bagi siapa? Dia ambil tantangan dan sebagainya. Silakan buatlah. Nah, okey, dia buat surat sendiri kan. Buat surat tulis bodoh pun tak apa.
Tanda tangan. Rumah ni mak bagi pada saya sekian. Tanda tangan, tak ada masalah, tu hak dia. Mana benda tu dia pegang untuk setakat ni. Nak tukar nama, still kena panggil adik-beradik. Ketika nak tukar nama, katakan dia nak nama rumah berkenaan, dia still kena tukar. Ikut prosedur mahkamah biasa. Tanah dan sebagainya kena buat. Kan bahkan ada duty stamp ada duty stamp dan sebagainya. Bukannya mudah-mudah itu. Tapi yang kena faham sekarang, memang benda berkenaan dari segi pemberian tadi dah sah dah. Cuma kalau ada adik-beradik ni khianat, itu tajuk lain. Itu sebab kenapa ajar anak-anak kita jangan gilakan dunia sangat. Itu je. Itu paling selamat. Nak suruh supaya benda tu selamat pada lepas kita mati, ajar mereka, didik mereka. Harta dunia ni actually benda yang sementara saja. Dapat banyak duit mana pun akan habis. Okay, tak akan kekal. Tak ada pula dengan duit yang banyak tadi kita akan selamat di hari akhirat, tak. Okay. Baik. Dia kata apa? Abu Daud, telah meriwayatkan Abu Daud hadis nombor 2870. Wa Tirmizi, dan Tirmizi hadis nombor 2121. Wa qala, dan Tirmizi kata hadis ni hasanun sahih. Wa ghairuhuma, dan lain lagi riwayatkan an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, daripada Abu Umamah Al-Bahili, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, innallaha a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Innallaha a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Allah Taala telah berikan setiap yang punya hak akan haknya. Setiap pemilik hak telah pun dapat. Bila turun ayat tentang warisan harta, Nabi bersabda, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Allah telah berikan hak pada siapa yang punya hak, apa hak dia. Fala wasiyata liwarithin, maka tak boleh dia ada wasiat untuk waris. Mana untuk orang tu tentukan bagi harta dia bagi macam mana dia kenaki, maka tak boleh. Ya, itu segitu. Kalau kita untuk tak kisah langgar dosa, langgarlah. Kan, kalau tak kisah langgar dosa, silakan. Pasal benda ni tadi dalam Islam kita kata didikan Allah Taala adalah yang terbaik. Mungkin orang kata tapi ustaz tu tengok lain. Pasal benda ni adalah arahan Allah. Kita kata banyak orang macam dulu kita bincangkan tentang tajuk ni kan. Kadang orang tanya macam kenapa lelaki dapat banyak? Kan bila isteri mati, suami dapat setengah kalau tak ada anak. Half of the property semua sekali. Half dapat pada suami. Kalau ada anak, 1/4. Siapa bunyi 1/6? Apa salah pula? Isteri mati, isteri mati, suami dapat harta. Kalau isteri tak ada anak, dapat tak ada anak, dapat setengah. Kalau dia kata ada anak, dapat 1/4. Dia kerat 2 je. Setengah kerat 2. Okey. Kalau isteri pula, kalau suami itu tak ada anak, dengan dia atau dengan orang lain, mati suami berkenaan, maka dia dapat 1/4. Kalau dia kata suami itu ada anak dengan dia atau dengan orang lain, maka automatik anak hidup maka dia automatik akan dapat 1/8. Betul ada orang kata, pasal banyak? Dia kata itu. Dia pasal sebenarnya masalah banyak tadi. Sebab apa? Sebab tanggungan. Seorang lelaki dalam Islam tu, bab benda ni nanti bab nikah nanti kita belajar. Siapa tanggung siapa? Siapa tanggung siapa? Bila seorang tu kan hidup kan, siapa tanggung dia wajib. Macam dalam Malaysia, kat Malaysia ni banyak orang tak faham bab ni. Sebab kenapa bila dalam mahkamah syariah dan sebagainya, bila berlaku perceraian, isteri tu kena saraan hidup dan sebagainya. Dekat US teruk sangat. Dekat barat melampau. Alimony dan sebagainya melampau benda tu. Kan kawan orang tu kalau dia bercerai, dia bankrupt straight. Habis harta dia, itu gila juga. Kan bini dia pula sengih je kan. So lagi tu masalah juga. Dia tak boleh macam tu. Dia opposite pun tak juga. Macam biarkan terkuantan-kanting tak juga. Kalau dia kata memang isteri tadi kan, apa tak menjaga anak dia dan sebagainya, tak ada alimony lah. Kalau anda kata dia jaga anak sendiri, dan benda tadi memanglah tanggungan tu dia punya. Dia tanggung anak berkenaan. Pasal anak tadi saraan hidup sepenuhnya daripada ke atas suami. Tu kalau seorang isteri yang ada harta, kan suami dia ada harta, tapi ada anak-anak. Anak-anak tu tanggungan suami sepenuhnya. Dia tak keluar duit 1 sen pun untuk anak dia, tak berdosa. Orang tak pernah tuntut kata macam apa hal kau tak tolong suami kau, tak ada. Kan, semua harta dia. Para sahabat ramai dahulu yang bini dia kaya, dia miskin. Dia contoh macam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis berkenaan dengan masalah perempuan bagi zakat pada suami kan. Mana dalam hadis berkenaan Ibnu Mas'ud dalam hadis Bukhari, Ibnu Mas'ud dia tegur bini dia bila dengar Rasulullah kata suruh bayar zakat dan sebagainya, sedekah, dia keluarkan duit nak pergi bayar. Jadi bila Ibnu Mas'ud kata aku lebih layak dapat, aku paling layak. Lepas tu bini dia kata aku tak nak bagi kau, aku jumpa Rasulullah dulu. Jumpa Rasulullah, dia cakap dengan Rasulullah, dia kata ya Rasulullah, suami aku kata macam ni. Dan dia katakan kau bagi ni kau dapat 2 pahala. Pahala sedekah itu pahala zakat dan pahala silaturahim. Untuk seorang perempuan tak ada kisah dia bagi siapa pun. As orang tu layak lah. Yang melampau pula semua dia pusing dengan anak beranak dia je. Kan maksud dia selagi mana orang tu layak.
tak ada siapa menanggung dia sebagainya, dan tidak ada harta, maka automatik dia jadi layak untuk dapat zakat. Walaupun suami dia sendiri dia boleh bagi. Pasal dia tak wajib tanggung sesiapa. Hatta anak dia sendiri, kalau suami dia miskin, anak dia miskin, dan dia bagi duit pada untuk tanggung anak dia, dia kira benda ni zakat dia. Jalan. Zakat tu sah. Sebab apa? Sebab dia tak wajib tanggung siapa. Seorang lelaki pula tak. Macam tu. Mana dia wajib tanggung isteri dia yang dikahwin. Itu anak dia yang apa dilahirkan oleh isteri dia. Kemudian bapak dia kalau bapak dia miskin. Kemudian adik-beradik dia kalau adik-beradik dia miskin. Mana ni bapak saudara dia kalau bapak saudara dia miskin. Sepupu dia kalau sepupu dia miskin. Jadi benda tu akan timbul. Kalau dia berkemampuan, maka di situ akan ada aliran dia. Dia tak boleh bocor ke tempat lain. Ni bocor jadi nombor plate kereta tu masalah tu. Tahu? Dia meladung sangat, banyak sangat, tak tahu nak buang mana. Curah dekat situ, curah dekat sini. Seorang tak ampunkan apa sahabat tadi. Tapi cerita dia macam tu, meladung sangat, tak tahu nak buang mana. Sepatutnya pencurahan yang awal tadi kepada apa? Tengok pada circle pada apa? Zawil kurba. Kan kita bincangkan zawil kurba, orang punya hubungan kekeluargaan dahulu. Mana tengok orang berkenaan, bapak saudara kita, nenek saudara ke siapa ke, tengok kat situ circle dia. Kerana kita ada yang macam tu, dan start dekat situ dahulu. Bukan terus lompat kepada Rohingya. Bagus, tapi yang dekat tengok dulu. Afdal. Lebih afdal daripada yang jauh. Tu banyak orang salah faham kenaan tajuk ni, dia lupa. Dia sibuk hantar jauh, dia lupa yang anak beranak dekat. Dia banyak, dia kata melimpah banyak sangat. Tu melimpah lebih sangat tu jadi kes curah dekat apa? Nombor plate kereta, curah dekat sekian, curah dekat ni, kan? Yang separuh jadi konsert. Ni ingat konsert ni, kita ingat siapa yang tanya? Sponsor tu sebenarnya duit terlebih tu panggil. Duit terlebih kan, tak tahu nak buat apa. Ya, jadi Metallica. Jadi penyanyi dipanggil tu bagi duit sponsor tu. Sponsor tu siapa? Katanya mesti orang kaya-kaya yang duit dia melimpah, tak tahu nak buang mana. Oh, jangan nak buang ni. Nak buang. Oh, ni kan. Jadi masalah dia. Kena faham bab ni, Baik. Dengan sebab itu kita kata waris memang dah ada hak dia. Sebab kenapa kita kata lelaki wajib tanggung ramai. Dengan sebab itu Allah Ta'ala berikan lebih. Lebih tadi pun bukan milik dia. Dia bukan lebih banyak tadi, kelebihan tadi untuk dia pakai joli, tak. Orang-orang itu Allah Ta'ala tanya, ni orang ni tak cukup kau bagi tak? Ni orang ni cukup kau tanya tak? Bahkan jiran dia atas lelaki kena tanya. Jihad lagi kena tanya lagi. Dakwah lagi kena tanya lagi. Orang perempuan tak kena tanya pun. Allah Ta'ala tanya, tahan suami tak? Tahan suami ke? Tahan suami, ikut perintah Allah Ta'ala, jaga kehormatan, puasa pada hari-hari dia, puasa pada hari-hari bulan dia, pada solat pada hari-hari boleh solat. Tak ada benda dah lain diminta. Tapi untuk lelaki lain, lebih keutamaan, lebih tanggungjawab. Macam para anbiya kan, banyak dapat wahyu. Ada orang macam, wah bestnya kau jadi nabi. Tak, seriously letih. Kan? Letih. Macam Nabi SAW, solat malam adalah wajib. Ketika peperangan tak boleh undur. Itu bukan benda-benda main-main. Kalau kita kata macam Nabi Nuh AS 950 tahun tu, siang malam pagi petang berdakwah. Kita ni kalau bukan setakat tu, baru 3-4 hari tegur anak-anak kita yang sesat kan. Dia pasang muka sikit terus menggelupur. Tak tahu buat apa. Kita bukan macam tu kan. Tak boleh. Itu sebab kenapa diberikan mereka kelebihan untuk lebih tanggungjawab. Tu je. Dia bukan kelebihan, itu bukanlah satu benda yang Allah Ta'ala berikan untuk kita berseronok. Bahkan dilebihkan kita supaya apa? Tanggungjawab tu lebih. Yang ada harta dengan hartanya, yang ada ilmu dengan ilmu dia, yang ada kekuatan dia, yang ada masa dengan masa dia. So everybody is actually being asked. Allah akan tanya balik berkenaan dengan apa yang diberi kelebihan pada dia. Jelas Baik. Warawah Darqutni, kemudian Imam Darqutni hadis nombor 1572 152 An Ibn Abbasin, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala, berkata Ibn Abbas, qala Rasulullah SAW, dalam sabda Rasulullah SAW, la tajuzu wasiyatu liwarithin illa an yasha al-warathatu. Tidak boleh wasiat untuk waris, melainkan bahawa dikehendaki oleh para waris yang lain. Warathah tu plural, singular dia warithun, warithani, warathah. Okay, warathah. Warithun, warithani, warathah. Okay. Jadi tak boleh wasiat kepada waris melainkan bahawa yang waris-waris yang lain mengkehendaki atau mengizinkan. Itu asas dia. Jika kata orang tak diizinkan, maka jangan buat. Okay, jangan ambil ataupun buat benda berkenaan. Okey. Jelas Okey. Muka akhir Wa tasihul wasiyatu min kulli balighin aqilin. Dan sah wasiat ini daripada setiap orang yang baligh, cukup umur, akil, berakal. Walikulli mutamallikin. Okey.
Dan pada setiap harta milik pemilikan, mana dia boleh dibuat oleh siapa saja. Mana selagi mana orang tu balik, berakal, dan boleh berjalan. Lelaki ke perempuan sama je. Okey, dan pada apakah berlaku? Pada semua benda. As long as benda tu milik dia, rumah ke, tanah ke, handphone ke, kereta ke, apa saja, baju ke, kain ke, anything yang dia wasiatkan. Bahkan itulah kita kata, bukan milikan pun dia juga macam hutang ke, sama juga kan. Okay. Hutang ke, dan dilakukan benda berkenaan kalau boleh fi sabilillah, pada jalan Allah Ta'ala. Mana dicurahkan wasiat tadi kepada jalan Allah Ta'ala. Mana lillahi Ta'ala, pada benda-benda yang memberi manfaat pada umat Islam. Bukan benda-benda yang tadi, contoh macam saya wasiatkan rumah saya supaya jadi tempat untuk main muzik. Masalah lah kan. Saya wakafkan ini sekian. Tak boleh. Mana ambil benda yang menjadi untuk matlamat bagi kebaikan Islam dan umat Islam. Pasal seorang manusia tu tadi, bila dia nakkan supaya benda tu berjalan sebagai kebaikan sampai dia mati. Dia mati masih lagi berjalan kebaikan, adalah dengan cara benda dia alirkan tadi adalah benda yang membawa kepada manfaat Islam dan umat Islam. Wasiat dendam pun. Wasiat dendam masalah juga kan. Kau bunuhkanlah orang sekian, tu masalah, tak boleh. Haram. La ta'awanu wala ta'awun alal itsmi wal udwan. Bertolong-tolong untuk kebaikan, ketakwaan ya. Tolong-tolong untuk benda maksiat dan dosa haram, tak dibenarkan. Permusuhan tak benarkan. So kalian kata pegang wasiat untuk membunuh orang, jangan ambil. Kan? Abah tak suka dengan orang sekian, kau pukullah dia. Tak boleh, jangan. Dalam pahlawan dulu buat kerja macam tu. Harimau berantai kan. Abang bunuhlah orang yang bunuh saya. Kan? Sini kan apa? Cerita 6 jahanam. Mengarut. Tu tak betul. Dan Islam tak ada yang tu. Bahkan kita yang bimbang pasal dia kata kalau benda tadi tak berlaku, Allah Taala akan tuntut hari akhirat nanti. Baik. Wa tasihul wasiyatu ila man ijtama'at fihi khamsu khisal. Dan terhimpun wasiat ini, sah wasiat ini, maksud dia wasiat tadi dia kata sah tadi itu apa? Dia kata ai isa'u bit tasarrufi bil mal. Mana kita wasiatkan untuk orang tu apa memperlakukan ataupun menggunakan harta tadi, wal isyrafi 'alal atfal wa nahwi dzalika, dan juga menjadi wakil untuk melaksanakan wasiat berkenaan. Mana wasiat ni normally kita macam tadilah, tidak semestinya kita cakap sendiri pada mereka. Jadi wakil pun tak apa. Dan maksud dia orang yang dipilih untuk melaksanakan wasiat tadi mestilah sifat berikut. Okey? Mana dan sah wasiat tadi diserahkan kepada sesiapa yang terhimpun, man ijtama'at fihi, sesiapa yang terhimpun fihi pada dirinya khamsu khisal, 5 sifat. Pertama, Islam. So jadi kalau dia kata benda tu daripada lawyer yang non muslim, jangan buat ah. Okey, tapi ada orang dia suka, dia lawyer non muslim, dia baik sangat kan, sebagai orang peribadi dia wallahualam lah, tapi yang pentingnya sepatutnya Islam. Syarat asal dia. Walaupun benda ni ikutkan dalil tak ada, tapi atas dasar umat Islam ni apa lebih kepada muslim dahulu. Pasal al-mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Dalam surah Taubah Allah tak kata orang beriman lelaki, orang beriman perempuan, sebahagian mereka dengan sebahagian lain adalah saling melindungi, pelindung satu sama lain. Maksud dia orang yang awal untuk kita ambil adalah orang Islam dahulu. Kedua, wal bulugh, balik. Ambil orang tu Islam tapi apa budak kecil. Awak laksanakan nanti pak cik punya budak tu umur 5 tahun, tak balik lagi, tak boleh. Wal aqlu, akal. Tak boleh gila, serah wasiat orang gila mana sampai macam mana? Wal hurriyah, merdeka. Merdeka ni pasal seorang merdeka dia tak ada terhad kepada batasan perintah tuan dia. Kalau dia kata dia orang yang dan tawanan, dia tak boleh laksanakan wasiat tadi. Bahkan nak berjalan keluar pun dia perlu minta izin tuan dia, masalah nanti. Okey. Dan yang terakhir wal amanah. Mana orang tu kena amanah. Mana cari orang yang itu. Kadang-kadang kita adik-adik kita sendiri pun ada orang macam ni, cukup sifat-sifat tadi. So tak perlu mesti ambil ustaz ke ataupun ambil orang-orang yang luar daripada batasan keluarga kita, tak semestinya. Jadi jelas So wasiat dalam Islam berjalan seperti kita sebut tadi, sepertiga daripada harta, boleh sampai pada siapa saja. Okey, dan benda tadi pada harta apa kita miliki tak ada masalah. Yang penting tadi benda tadi apa kita kata benda tu kalau boleh fisabilillah. Cuma yang timbul tajuk sekarang ni pada wasiat yang kepada bukan waris kan, orang yang kita kenal dan sebagainya, kita suruh supaya mereka sampaikan. Kenapa sampai lewat? Hujan. Okey, tak apa. Jadi okey, ada soalan tentang wasiat? Sampai belum? Bab nikah ada kan? Ada kan? Oh, buku tu okey, buku tu siapkan. Buku insya-Allah minggu depan datang ambil nota. Bukan nota, bayar Oh ya. Ini so kita actually ada diagram. Ya Kak. Wasiat pesanan boleh macam anak kita jangan buat sahih. Boleh.
Tak, itu wasiatnya tu biasa, tak ada masalah. Bahkan itu yang kata wasiat yang dibuat oleh Yaqub pada anak-anak dia. Nabi wasiat kat Abu Hurairah. Nabi wasiat pada Abu Hurairah kan, awsani habibi kan, apa Abu Hurairah kata, kekasih aku wasiat kepada aku untuk supaya jangan tinggalkan perkara puasa 3 hari dan sebulan, kemudian apa, jangan tinggalkan solat duha, kemudian satu lagi apa, solat malam. Jadi dia kata mana Nabi wasiat pada dia. Jadi dia kata awsani habibi. Dia kata contoh macam dalam kata-kata yang dibuat oleh ni oleh Yaqub kepada anak-anak dia. Kan? Dalam ayat Quran surah Baqarah ayat yang ke ayat yang ke 133 kan. Dan berkenaan Allah Ta'ala nyatakan, am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut. Adakah kamu menyaksikan ketika datang pada Yaqub ni kematian? Idh qala li banihi, ketika dia kata pada anak-anak dia, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu akan sembah selain daripada ketiadaanku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Mereka berkata, kami akan sembah Tuhan engkau wa ilaha abaika, dan Tuhan pada bapa-bapa engkau. Itu siapa? Ibrahim dan Ismail dan Ishaq. Ilahan wahidah, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun. Kalau ambil kata, kita tengok yang atas ayat tu kan, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Dan telah wasiatkan dengannya siapa? Ibrahim. Ibrahim wasiatkan kepada anak-anak dia, dan Yaqub pun wasiatkan benda sama. Apa wasiat dia? Ya bani ya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, Allah telah pilih untuk kamu satu agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu muslim. Mana benda tu datang dalam Al-Quran Karim, bahawa sebutan memang wasiat untuk perbuatan. Ya. Cuma kita dalam tajuk kita belajar fiqah tadi, wasiat tu lebih kepada tumpu kepada tajuk pewarisan harta tinggalan. Kalau wasiat untuk orang buat kerja ni tak ada masalah. Awak nanti kalau tu nanti mati buatkan saya ni. Awak kalau tu nanti buatkan saya tu, tak ada masalah. Kan? Itu benda sebut dipanggil wasiat. Tetapi wasiat perbuatan ni unlimited. Wasiat harta limited. Only 1/3 saja akan berjalan. Baik, ada soalan lain? Tak ada Dahlah, dia masih ada ketupat rendang, masih ada lagi dalam badan. Dia tengah mood raya lagi. Okey. Pesanan tu lebih elok kalau kita tulis juga lah. Better. Kalau tinggalkan pesanan. Tapi kalau dia kata wording dan pesanan tu masalah juga. Nak pilih the best pesanan apa dia. Jadi macam tu juga kan. Jadi macam kita kata, macam ada mungkin bapak tu kata jangan bagi anak dia berhenti belajar kan, sampai anak dia jadi ustaz contohnya lah kan. Itu pesanan yang diberikan. Dia tak tahu anak jadi ustaz ke tidak, tapi dia kata anak aku ni kau jangan bagi dia berhenti belajar. Contoh dia pesan dari adik-adik dia. Tapi adik-adik dia tak ada duit pun nak hantar. Habis benda tu, pesanan tu adik-adik dia sampaikan balik. Benda itu kira wasiat lah. Itu kira wasiat. Mana kira wasiat, consider as wasiat. Cuma kita lebih tumpukan dalam perbincangan kita yang dalam sejam tadi adalah berkenaan dengan wasiat yang membentuk properties, harta. Kita miliki apa benda, barang sebagainya. Kami dulu kat Yaman kami pernah buat. Tapi budak-budak Indonesia terkejut. Actually jadi kes, walaupun tak ada siapa mati. Jadi kes dia. Budak-budak ni, student-student ni beli kitab. Actually sebelum saya datang dulu, diorang tak rajin beli kitab. Kan, diorang alasan diorang nak balik Malaysia ni macam mana lah. Saya pun kata macam, beli je. Datang saya beli. Kadang-kadang ya, jilid sampai 24 jilid. Majmu'ah Fatawa, bertafsir sekian. Letak ada bilik. Kan Musnad Ahmad 53 jilid, 55 jilid. Seriously besar. Ustaz Ridwan kesian. Dia kitab ni dia tinggal kat rumah siapa entah dekat Selayang tu, anak-anak makan. Dia tunjuk saya gambar kan. Dia kata macam habis buat highway dalam kitab anak. Dia kata tak boleh buat apa. 55 jilid. Benda tu dalam $400. Bau habis tak boleh buat apa. Anak-anak makan. Okey, jadi macam ni. Kes dia pasal persatuan pelajar kan, bila budak-budak ni balik, kadang-kadang balik terpaksa dan sebagainya, barang diorang kita unpack simpan kat rumah persatuan. Dah banyak sangat sampai tak boleh nak letak mana. So last sekali kita kata apa, siapa-siapa nak duduk kat Yaman ni kalau boleh apa tahu. Ni tak mati. Kalau mati lagi masalah. Nak hantar keluar mayat lagi dan sebagainya. Ialah kedutaan mungkin minta kita tolong uruskan dan sebagainya. Pasal diorang bukan kita cakap Arab sangat. Dia bekerja tapi urusan ni banyak kan. So last sekali kita kata apa, kita nak buat borang. Tapi lepas tu saya balik, saya tak ada nak ni. Tahun 2006 tu, 2007 saya balik, tak sempat. 2007. Dari 2006 tu kita bincang. Saya kata buat benda tu. Menuliskan wasiat kalau mati ke kat Yaman ni, letakkan. Tak payahlah badan saya janganlah hantar buat balik. Actually letih, keluarga nak bayar, bukannya free. Kan benda tu kan free tau. Nak hantar balik mayat dan sebagainya, nak sekian lagi. So better
tanam je kat Yaman. Walaupun tanah Yaman tu keras, batu dan sebagainya, ialah alam barzah bukan macam tu. Kan? Tak apalah. So, jadi kita kata nak buat. Dia budak Indonesia datang kan. Dia kita tengah draft benda tu. Dia kata macam biar benar, dia kata tingginya tazkiyah pelajar Malaysia ni. Apa hebatnya dia kata. Apa fikir nak mati kat Yaman. Bukan fikir nak mati, kalau mati susahkan orang. Kan buku nak buat apa? Kan buku-buku dia kalau dia beli banyak gila penuh dinding ni, orang letak mana? Dan berat pula tu nak angkat. Dan barang dia apa benda, kalau dia kata possession kecil macam laptop, kita boleh hantar balik. Tapi kalau dia kata benda buku kitab tu nak hantar, okey free je. Kami kebetulan time saya tu ada orang kedutaan nak balik, tumpang sekali. Kita dapat mana lori 3 tan tu penuh dalam tu. Mana kait saya kawan-kawan saya ada 4 orang, 5 orang. Kita kongsi. Tumpang. Tapi kalau dia kata itu orang tu nak bagi, kalau orang tak nak bagi, tak boleh lah. Tapi jadi secara asasnya kita minta mana benda tu bagus dibuat. Mana orang tu tahu. Korang bila ada wasiat tu dia ingat nak mati. Sedang buat wasiat pun nak mati rupanya. Macam itulah. Baru tulis wasiat kan. Tengah malam tengok apa wasiat aku tak cukup hari ni. Kan sebelum tidur tu check. Tik. Okey, puasa ganti kalau perempuan lah. Okey, dah puasa dah. Mana tinggal 3 hari lagi. Checklist. Apa tiap malam kan? Apa benda baru kita nak tambah. Jadi kurang-kurang benda berkenaan bila kita simpan. Dia actually benda tu kurang-kurang dia sejuk turunkan sikit hati kita. Hati yang duk apa tamak dan sebagainya, yang degil, nafsu yang tak pernah puas ni akan dijinakkan sikit. Orang kita fikir tengah saya sembang kan nak beli motor baru ke dan sebagainya, fikir-fikir nak mati dekat juga kan saya buat nak beli hutang beli motor. Contohnya. Kan kalau ni benda macam tu kena faham. Maksud dia kurang-kurang benda tu jadi pengekang kepada ketamakan jiwa kita yang tak pernah puas. Kan? Kita doa, kita minta Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', daripada ilmu yang tak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha', daripada hati yang tak pernah khusyuk, wa min nafsin la tashba', daripada jiwa yang tak pernah kenyang. Jiwa yang tak pernah kenyang. Kan bersama dapat nak lagi kan. Okey, wa min da'atil mustajabullah, daripada doa yang tak dimakbulkan, tak dimustajabkan. Kita minta perlindungan Allah Taala dengan benda tersebut. Jadi antara dia jangan kita doa saja. Buat effort dia macam tadilah. Wasiat antara benda paling baik untuk jadikan orang tu kan ingat mati. Tiap-tiap malam checklist. So tidur tu kan buat kalau kita buku checklist. Apa benda? Okey, puasa. Okey, tak ada hutang. Okey, apa benda tak hutang? Apa benda hutang kan? Hutang orang sebagainya. Tulis, tersimpanlah, berbantal. Besok checklist balik. Atau 3 hari sekali ke checklist. Kan? Checklist 3 hari sekali. Paling kurang. Nah, tuntutan sebenarnya. Bahkan benda tu jadi menyebabkan hati kita jinak sikit lah. Tak ada macam besok nak kena pergi ke Pasaraya beli lisensi baru. Contohnya kan? Tak ada. Jelas? Jelas Baik, kita berhenti kat sini insyaAllah. Nanti kita akan masuk insyaAllah pada minggu depan. Kitabun nikah. Kahwin dah? Okey, kitabun nikah. Minggu depan kita masuk kitabun nikah. Dan apa yang berkaitan wa ma ta'allaqu bihi min ahkam wal qadaya. Apa yang berkaitan dengan hukum nikah, kitabun nikah ni, daripada hukum-hukum dan juga apa kemestian-kemestian, apakah tajuk yang masalah-masalah yang timbul. Ada banyak dibahaskan lah. Start daripada syahid bini ke dan sekian ke sebagainya. Semua sekali lah. Masalah siapa tanggung siapa, masalah anak tu dijaga oleh siapa kan. Memang dalam Islam dia akan dibahaskan. Mahar macam mana dan sebagainya akan dibahaskan. Tanggungjawab suami. Ni kerana orang Malaysia tak faham-faham lagi. Dia actually bayangkan isteri dia tadi kena masak, basuh dan juga kemas rumah. Salah. Dia bayar ini. Iya. Dalam Islam sebenarnya itu bila orang disebut disebut tentang ketaatan isteri pada suami. Sebenarnya bukan berkaitan tajuk benda-benda urusan rumah. Yang tu suami kena sediakan. Nanti kita akan bincang kemudian insyaAllah apa benda berkenaan tajuk apa yang wajib. Jelas Jelas Ada orang lelaki kadang dia dengar saya cerita ni dia tak suka. Macam benar ustaz cakap macam ni. Sudah seriously ni mazhab Syafi'i. Dekat mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i. Berkenaan tajuk kita bincang ni mazhab Syafi'i. Mana apakah tanggungjawab isteri dan sebagainya, apa tanggungjawab suami, okey dan seterusnya. Jelas Baik, kita berhenti kat sini. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala salam walhamdulillahi alamin. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.